guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Satu ulasan yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda, mengatakan tentang perihal Ustazah pemimpin muslimat daripada Parti PAS yang dikatakan membuat kenyataan berbaur fitnah sehingga beliau disaman oleh 3 pemimpin ya terbabit yang dikatakan mempunyai kaitan dengan kekeluargaan ya dengan Chempeng, ketua kepada Parti Komunis. Jadi hari ini ya dalam ulasan ini ada mengatakan adakah ini satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan. Katanya adakah mungkin ya untuk pertahan fitnah ini adalah satu cabang dakwah daripada Parti PAS. Itu satu persoalan ya yang menarik untuk kita lihat ulasan berita ini yang saya petik daripada Harapan Daily. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan Anda adalah Hamzah jadi kaki sembang. Ya, beliau dibalun kau-kau oleh warganet di luar sana. Jadi yang pertama mungkinkah ini persoalan mungkinkah dengan mempertahankan fitnah itu adalah satu cabang dakwah PAS. Jadi pendirian Wakil Rakyat PAS Ustazah Dr. Siti Mastura yang berdegil untuk pertahan kenyataan terhadap 3 ahli parlimen DAP menggambarkan teruknya parti diterajui Abdul Hadi Awang itu. Jika hobi menteri Kedah ya Sanusi Muhammad Nur berkaraoke secara dalam talian hingga awal pagi dianggap Dewan Ulama PAS sebagai pendekatan dakwah yang tersendiri, apa pula dalil untuk Mastura ini? Soalnya menurut pemerhati politik Ahmad Mursi, Mastura bukan hanya menfitnah tetapi juga mempertahankan fitnah beliau. Jadi mungkinkah PAS rasa halal sebab mangsanya non-Muslim? Ada hadis ya akan bela kafirmu yang dizalimi di akhirat kelak katanya. Alasan Mastura bahwa fakta kononnya ahli veteran DAP itu Lim Kit Siang merupakan sepupu kepada pemimpin Parti Komunis Malaya Chempeng diperoleh daripada bahan kempen Barisan Nasional juga mengejutkan. Jadi Mastura yang juga ahli parlimen kepala batas dilapor berkata berdasarkan sumber itu ia sekaligus membuktikan Kit Siang dan anaknya pengurusi DAP yaitu Lim Guang Eng adalah sepupu kepada bekas Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Keyakinan Mastura itu mengundang kecaman orang ramai, memandangkan pemimpin muslimat PAS berkenan memiliki ijazah doktor falsafah PhD atau adakah PhD yang dimilikinya itu adalah perasaan asa dengki dalam bidang pengurusan pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia USM. Bagi Mustafa Muhammad Said tak guna ada PhD katanya. Panas. Jika perangai dan minda tidak melambangkan dirinya sebagai orang Muslim. Jadi saya agak setuju ya pandangan daripada Mustafa ini. Ini merosakkan imej kepada mereka-mereka yang mempunyai PhD, yang mempunyai keprofesionalnya, tetapi tidak kepada ustazah ini yang memiliki PhD tetapi hanya pandai untuk membuat kenyataan berbaur fitnah, kononnya info yang didapatnya itu daripada rujukan yang sahih. Sedangkan sekiranya manusia ataupun individu yang memiliki PhD ini, apa yang mereka lakukan harus menyiasat, harus mengkaji terlebih dahulu sebelum membuat kenyataan, tetapi tidak kepada Ustazah PhD Mastura ini, sahabat-sahabat semua. Yang salah juga ialah selain itu Mustafa berkata Islam melarang keras seorang Muslim menfitnah sesiapapun, tidak kira apa bangsa dan agama mereka. Masakan seorang Muslim yang ada PhD tidak tahu hukum hakam hal ini soalnya. Yang salah juga ialah majoriti rakyat di kawasan parlimen kepala batas yang telah memilihnya dahulu. Yang telah memilihnya, mereka tak kenal mana satu kaca dan mana satu intan, tegas Mustafa lagi. Reaksi sama dilontarkan oleh Umi Iza Abdullah yang berkata, yang paling memalukan seorang yang terdidik boleh percaya dan petik sumber yang tiada asas. Malah Mastura mendakwa ahli parlimen seperti Teresa Kok kononnya sepupu kepada isteri Guang Eng, yaitu Betty Chiu. Ya, Teresa Kok nama keluarganya Kok. Ya, isteri kepada Lim Guang Eng pula surname atau nama keluarganya Chiu. Jelas dalam nama kedua-dua mereka ini sudah menggambarkan bahwa mereka tidak punya kaitan. Jadi apakah bangang Ustazah Mastura ini, sahabat-sahabat semua? Jadi terdahulu ketiga pemimpin kanan DAP itu mendakwa Mastura telah membuat kenyataan yang berunsur fitnah
kerana mengaitkan mereka dengan Cheng serta Lee Kuan Yew yang tidak ada kena mengenal langsung ya pada 4 November yang lalu. Mastura mendakwa pemimpin DAP terbabit menyokong, mengamal dan menyebarkan ideologi serta falsafah komunis. Jadi 3 ahli politik itu menegaskan dakwaan defendant tidak berasas dan palsu, malah mereka menuntut ganti rugi secara am serta injaksi untuk menghalang mengulangi dakwaan tersebut. Jadi ini yang saya katakan tadi, sahabat-sahabat semua, ulasan daripada pemerhati-pemerhati politik. Dan antara mereka tidak ada satupun yang bersetuju, malah ada di antara mereka menempelak ya bagaimana seorang individu yang dikatakan mempunyai PhD, seorang ustazah muslimat, pemimpin PAS ya, tapi ya apabila membuka mulut ya, dalam kenyataannya ini adalah satu yang memalukan apabila membuat kenyataan yang berbaur fitnah, berunsur fitnah, apatah lagi beliau mempertahankan fitnah. Jadi ini adalah satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama yang dinyatakan oleh pemerhati-pemerhati politik ini. Mereka mengatakan, mungkinkah dengan mempertahankan fitnah, ia juga satu cabang di dalam dakwah Patipas. Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita renungkan bersama, sahabat-sahabat semua. Selain itu, bukan saja daripada Patipas ini yang sudah rasanya kurang waras ya, Ketua Pembangkang juga Hamzah Zainuddin turut membuatkan beliau dikecam, membuatkan beliau ditempelak, dibalun kau-kau oleh warganet, dan mereka mengatakan, katanya ada di antara rakyat di luar sana, warganet mengatakan sudah hilang kuasa, terus jadi kaki sembang katanya. Hamzah dakwa ramai rakyat kini hidup susah. Jadi mari kita lihat kenyataan ataupun coretan-coretan, kenyataan-kenyataan daripada warganet di luar sana. Jadi kalau kita lihat ya, kenyataan ini saya juga petik daripada Harapan Daily. Coretan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, kononnya ramai yang mengadu kehidupan mereka bertambah susah, dilihat hanya mengundang reaksi berbaur sindiran. Terdahulu menerusi catatan di Facebook, Hamzah berkata, rakyat masih tertunggu-tunggu akan keharmonian dan kesejahteraan hidup selepas 2 minggu menjejak tahun baru 2024. Ia juga heran kononnya pembangkang sendiri tidak tahu menahu langkah Dubai dan menegaskan fitnah yang direka dan dimainkan oleh pihak tertentu tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Malah hasil tinjauannya ketika makan tengah hari di pusat Bandaraya Kuala Lumpur mendakwa ramai yang mengadu kehidupan mereka bertambah susah. Bahkan bukan saja harga barang naik, cas perkhidmatan dan utility juga meningkat. Persoalannya di manakah penyelesaian kesara hidup yang menghimpit rakyat waktu ini soalnya. Jadi kenyataan Perdana Menteri membawa 1.001 macam soalan, apa maksud dana berjuta-juta untuk dijadikan sumbangan. Mengapa dicampur adukan dengan pertemuan menghadap yang di Pertuan Agung, rakyat merasakan ada sesuatu yang janggal, sembang Hamzah lagi. Susulan itu rata-rata komentar yang membanjiri hantaran tersebut mengingatkan kembali kos barangan makanan ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan lebih melambung. Terbaik rakyat-rakyat netizen sekarang ini ya. Kalau pemimpin-pemimpin pembangkang hari ini membuat kenyataan seperti ini, maka apabila diserang ataupun dijawab oleh warganet sendiri, ia akan mengena batang hidung mereka seperti kenyataan daripada seorang warganet ini yang menyatakan, katanya, perlu diingat kos barangan makanan ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan jauh lebih melambung. Bukan saja melambung, ya, barang-barang hilang entah kemana, telur entah kemana, ayam entah kemana, apalagi banyak lagi perkara yang hilang entah kemana, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi komen, alahai bila dah hilang kuasa terus jadi kaki sembang, tulis post macam bagus tapi terpercik muka sendiri katanya. Panas sahabat-sahabat semua. Jadi seorang lagi, satu lagi yang saya ingin bacakan. Rakyat terpaksa kibar bendera putih sebab abakau Muhyiddin Yassin rela simpan duit RM300 juta dalam akaun parti daripada menolong kita. Malah orang lain nak tolong apapun, nak sekat. Demikian kecam warganet. Satu lagi komen yang begitu padu, sahabat-sahabat semua. Jadi dalam masa yang sama, ada juga mengaitkan dengan kes anak kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu, atau Ketua Pembangkang ini, yang dihadapkan ke mahkamah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan. Jadi untuk rekod, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang juga pengurus CPN telah memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM pada tahun lalu berkaitan siasatan membabitkan wang berjumlah RM300 juta disaki diterima oleh Bersatu. Memang
Ini mengejutkan kerana kita tahu ceritanya apabila wang itu dikatakan telah dimasukkan ke dalam akaun bersatu dan beberapa akaun bersatu itu telah dibekukan dan juga tambahannya bukan saja dibekukan, ia telah pun disita, disita oleh pihak SPRM untuk siasatan yang selanjutnya. Jadi hari ini dua perkara ya daripada pembangkang ini yang amat-amat memalukan, seorang kaki fitnah, seorang kaki sembang. Inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Ya, bila mana berkata tanpa menggunakan otak secara waras. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen, pandangan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian cerita pada orang yang dapat channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.